Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi malam ini insya-Allah kita sambung balik pembacaan kitab hikam kita. Dan Ustaz minta maaf agak kelewatan sedikit atas sebab-sebab yang tertentu. Namun insya-Allah kita akan terus menyambung pembacaan kitab hikam kita ini. Moga-moga dapat memberi manfaat kepada kita semua. Dan Ustaz ucapkan selamat datang kepada para jemaah yang masih lagi bersama dengan Ustaz dalam kita membahaskan tentang kitab hikam ini. Dan ucapan selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya kepada ahli keluarganya, para sahabat, golongan tabi'in, tabi'ut tabi'in dan mereka yang mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap hamba Allah yang saleh ingin supaya dirinya dekat dan hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu fikirannya selalu terpaut untuk mencapai cita-cita itu. Berkaitan dengan perkara ini, Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari menggambarkan sifat orang yang saleh dalam menghadapi kesenangan dan kesusahan demi untuk mencapai cita-citanya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berkata Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari di dalam matan hikamnya, qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Rubbama afadaka fil laili al-qabdi ma la yastafiduhu fi isyraqin nahari al-basti la tadruna ayyuhum aqrabu lahum naf'a. Maksudnya, terkadang memberi faedah duka cita itu akan dikau pada ketika kelam malam, duka cita yang tiada engkau beroleh faedah akan dia pada ketika terang siang, suka cita. Tiadalah kamu ketahui yang mana mereka itu terlebih hampir bagi kamu manfaatnya. Maka maksudnya dikatakan bahawa rubama afadaka fil lailil al-qabdi. Kadang-kadang memberi faedah kepada kamu pada waktu malam, malam yang digenggam. Qabdi ni genggam, malam. Yang mana faedah itu ma la yastafiduhu fi isyraqin naharil basti. Yang mana dikatakan bahawa tidak engkau perolehi faedah akan dia pada ketika terang siang sukacita, yang ini al-basti. Tiadalah kamu ketahui mana mereka itu terlebih hampir bagi kamu manfaatnya. La tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Maka di dalam ini, dalam matan ini memberitahu ada dua. Satu dia panggil al-qabdu. Ni istilah sufi. Orang dalam istilah tasawuf dia ada al-qabdu. Wallahu yakbidu wa yabsutu. Apa makna qabdu? Dan apa makna bastu? Qabdu ini maksud dia genggam. Genggam. Disebut di sini lailul qabdi, dalam genggaman malam. Malam yang digenggam. Maksud dia di sini adalah duka cita. Duka cita, kesedihan, kesempitan pada hati itu dipanggil al-qabdu. Maka qabdu ini sebenarnya kadang-kadang lebih memberi manfaat. Al-qabdu tadi lebih memberi manfaat kepada al-bastu. Adapun bastu ini bermakna terbuka. Kalau qabdu, tangan yang kita genggam. Kalau bastu, tangan yang kita buka. Maka terbuka ini diibaratkan seperti siang. Dalam keadaan sukacita, gembira. Dengan apa yang dikecapi. Dengan apa yang dikecapi. Maka,
antara kegembiraan dengan kesedihan. Orang-orang yang saleh, mereka melihat kadang-kadang kesedihan itu lebih memberi manfaat dibandingkan dengan kegembiraan. Kerana ketika mana seseorang itu mendapat kesedihan, diuji dengan kesedihan, dia akan mendapat sesuatu yang dia tak dapat ketika mana dia berada dalam kegembiraan. Maka ketika itu mereka tidak tahu. La tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Mereka tidak tahu yang mana yang lebih hampir kepada mereka. Kadang-kadang orang dengan sebab kesedihan tu lebih hampir kepada Allah. Dan jarang-jarang juga orang ketika kesenangan hampir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab itu disuruh kepada kita ini, apabila kita diuji dengan kesedihan, maka kembalilah kepada Allah dan bersangka baik dengan Allah. Kerana sesungguhnya tidak semestinya yang kita ditimpa ujian, kesedihan itu merupakan satu musibah, tidak. Walaupun zahirnya musibah, dia ini maknanya kehilangan harta, memang nampak musibah. Dia ini ibunya sakit, musibah, anaknya sakit. Tetapi kadang-kadang musibah-musibah itu dia sebenarnya memberi kebaikan kepada seseorang tadi. Dengan arti kata, apabila seorang itu mengalami kesusahan, kalau orang itu berniaga, maka peniaganya rugi. Kalau orang itu berniaga, peniaganya dikhianati oleh orang lain, dia bersedih. Tetapi di sebalik kesedihan itu, kadang-kadang Allah memberi sesuatu yang berharga yang tidak ada ketika mana dia senang. Apa dia? Yakni kedekatan dengan Allah. Allah Ta'ala memberi dia ni kadang-kadang dengan sebab dia diuji, dia lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu orang yang sakit dengan orang yang sihat, orang yang sakit lebih banyak ingat kepada Allah dibanding orang sihat. Ini biasa begitu. Maka ketika mana dia sakit, dia bersedih. Bila bersedih tu, kedekatan dia kepada Allah itu lebih. Sebab apa dikatakan demikian? Sebab kata para ulama mengatakan bahawa ketika mana dia ini qabdu, ketika mana dia kesedihan, bila mana dia kesedihan, faedahnya lebih banyak. Sebab apa? Ketika mana kesedihan, nafsu tidak ada bahagian ketika itu. Ketika mana dia sedih, ketika mana dia sakit, mana dia fikir tentang nafsu. Ketika mana dia sakit, adakah dia fikir dia nak berenjoy-enjoy? Kalau ketika mana dia sakit, adakah dia memikirkan sesuatu yang membawa kepada syahwat? Ketika mana dia sakit, adakah dia memikirkan untuk dia melakukan kejahatan-kejahatan? Maka kata ulama, ketika mana dia menghadapi al-qabdu, kesedihan, maka kesedihan itu lebih baik. Kerana apa? Kerana ketika qabdu, kesedihan, ataupun pada waktu malam kesedihan, ataupun ibaratkan umpama malam, maka nafsu tidak ada bahagian padanya. Sebab tu orang yang sakit, contohnya dia bersedih, adakah dia memikirkan tentang nafsu? Tidak lagi memikirkan tentang nafsu. Ketika dia sakit, maknanya, ataupun dia bersedih dengan sebab kehilangan harta benda, adakah dia fikir untuk berpoya-poya nafsu? Tidak. Maka nafsu tidak ada bahagian. Tetapi ada pembastu yang diibaratkan siang. Siang tadi. Maka dengan ibarat bastu ini adalah kegembiraan, kesenangan. Gembira seperti menaik pangkat, dapat pangkat baru. Ataupun gembira dapat harta yang banyak. Ataupun gembira dengan sebab perniagaan yang maju, ataupun apa-apa sahaja yang Allah Ta'ala beri kepada dia kegembiraan, kadang-kadang di dalamnya ada nafsu. Ketika mana dia dapat duit banyak, dia pun mari fikir nak buat begini, buat begini, yang membawa kepada dosa. Ketika mana sahaja dia ini ada
kedudukan, dia pun bercakap dengan kesombongan dia. Maka nafsu masuk ketika mana basdu dibandingkan dengan ketika mana al-qabdu. Ketika mana al-qabdu dengan al-basdu, maka al-qabdu lebih selamat dibandingkan dengan al-basdu. Kesedihan itu kadang-kadang lebih baik, lebih banyak faedah, bahkan lebih selamat. Dan ulama mengatakan al-basdu itulah yang lebih cepat datang, yang lebih cepat membawa dirinya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kalau rasa sedih selalu datang secara tiba-tiba, apa nak buat ustaz? Tahu ada masalah, tapi tak fikir sedih tu datang tiba-tiba dan selalu. Nanti soalan ini nanti kita akan jawab sekejap lagi ya, insya-Allah. Maka di sini dikatakan bahawa seseorang tadi apabila sahaja dia ini mendapat duka cita, dia kena tahu bahawa duka cita itu ada kalanya membawa kebaikan. Tentang soalan Roslani ni, Ustaz akan jawab sekejap lagi insya-Allah. Mungkin dia ada kaitan dengan matan di bawah nanti. Huraian matan tadi. Dan adalah kata ini sandar kepada manfaat, harap akan Allah Ta'ala serta sabar. Tak kala duka cita. Dan takut akan Allah Ta'ala serta syukur tak kala suka cita. Maka tiada kita tahu akan yang mana terlebih hampir manfaatnya kepada kita. Maka keduanya itu manfaat yang demikian ditolong oleh Allah Ta'ala. Okey, baik. Untuk mendapat pertolongan Allah, orang-orang saleh ketika mana dia dapat kebaikan, ketika mana dia mendapat al-qabdu. Okey, mengenai kalau rasa sedih datang tiba-tiba, nak buat apa nak buat? Maknanya. Baik. Kata ulama, apabila kamu mendapat qabdu, yakni kesedihan, maka jangan kamu gelisah. Jangan kamu gelisah. Ya, kamu tenangkan hati kamu. Tenangkan hati kamu, jangan gelisah. Kemudian yakin bahawa apa yang berlaku itu ada kebaikan. Apa yang berlaku itu ada kebaikan. Jadi kalau rasa sedih nak buat macam mana ustaz? Jangan gelisah. Tenangkan hati kembali kepada Allah. Maksud dia macam mana? Ketika mana kita bersedih, kita mendapat ujian, maka jalannya kita tetapkan hati kita, tenangkan hati kembali pada Allah, yakni dengan berzikir kepada Allah. Zikir kepada Allah. Antara zikir untuk menghilangkan kesedihan, antara zikir untuk menghilangkan rasa sedih, ada zikir Nabi Allah Yunus alaihissalam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kita memperbanyakkan baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini doa Nabi Allah Yunus, zikir Nabi Allah Yunus. Zikir Nabi Allah Yunus ketika mana duduk di dalam perut ikan. Maka dengan zikir ini Allah Ta'ala lepaskan dia kesusahan. Duduk dalam perut ikan, duduk dalam kegelapan, 3 kegelapan. 1 kegelapan perut ikan, 2 kegelapan air laut, 3 kegelapan malam. Akhirnya Allah Ta'ala keluarkan dia daripada perut ikan. Dengan zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiada Tuhan melainkan engkau ya Allah, maha suci engkau ya Allah, sesungguhnya aku melakukan kezaliman. Maka antaranya kita yakin bahawa Allah Ta'ala, kita kena kembali kepada Allah dengan memperbanyakkan tasbih. Membanyakkan tasbih. Itu yang pertama. Jangan gelisah, tenang, kembali pada Allah dengan berzikir. Yang kedua, tahan anggota kamu daripada melakukan perkara yang membawa kepada dosa. Kita sudah ditimpa ujian, musibah. Kita pula tak jaga lidah. Kita dah kena ujian musibah. Kita pula tak jaga maknanya anggota kita. Maka tahan anggota kita tadi. Ketika mana sahaja kita ditimpa musibah.
dengan erti bersabar. Setengah ulama sufi kata, jangan minta dilepaskan kesedihan. Ini kata ulama sufi ya. Ini orang soleh ketika mana dia dapat kesedihan, dia kata, jangan kamu minta dilepaskan kesedihan. Kenapa? Kerana ketika itu ada kebaikan yang banyak yang tidak terdapat ketika mana kamu ini mendapat kesenangan. Hanya mohon kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala memberi pertolongan kepadanya. Sehingga Allah Ta'ala pindahkan dia. Bila Allah Ta'ala pindahkan dia. Lalu maksud dia macam mana? Maksud dia, hendaklah kamu ini berzikir dan juga bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa perlu bertaubat? Ya, kadang-kadang kesedihan kita tak tahu. Boleh jadi kesedihan itu disebabkan dosa-dosa kita. Musibah itu juga kadang-kadang disebabkan dosa-dosa kita. Maka kata ulama, kamu kena bertaubat, berzikir kepada Allah Ta'ala dan jaga anggota kamu daripada melakukan dosa setelah mendapat kesedihan ataupun al-qabdu, yakni ujian, duka cita daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu dikatakan lagi, sandar kepada manfaat, harap akan Allah. Ketika mana ditimpa ujian, kita fikir, ini ada kebaikan, ini ada manfaat. Dan harap akan Allah dan mengharapkan kebaikan di sebaliknya. Dan serta sabar. Dalam keadaan tu kamu sabar, tak kala duka cita, yakni sabar. Sabar dengan arti kata, kamu tetap hati kamu jaga anggota kamu. Tetap hati kamu, yakni tetap bersangka baik dengan Allah dan jaga anggota kita. Tidak membawa kepada dosa. Dan takut akan Allah Ta'ala. Dalam waktu yang sama, kamu takut kepada Allah. Kerana musibah-musibah, ujian-ujian yang Allah Ta'ala beri itu sedikit daripada maknanya Allah Ta'ala tunjuk akan kekuasaan Allah. Ataupun sedikit daripada Allah menunjukkan kepada kita supaya kita kembali kepada dia. Serta syukur kepada Allah tak kala sukacita. Dan apabila kita mendapat bastui, kegembiraan. Bila dapat kegembiraan, bastui tadi, hendaklah kamu bersyukur bila Allah Ta'ala beri kebaikan. Seperti Allah memberi harta yang banyak, maka bersyukur dengan Allah. Macam mana bersyukur dengan Allah? Yakni menggunakan harta tadi pada jalan yang Allah redha. Ketika itu kita mendapat al-bastu, kegembiraan. Maka tiada kita tahu akan yang mana terlebih hampir manfaatnya kepada kita. Dan kita tak tahu. Boleh jadi ada orang dengan mendapat nikmat, dia dekat dengan Allah. Boleh jadi orang ini dengan kekayaan, maka dia menjadi soleh. Boleh jadi orang ini dengan kekayaan, dia menjadi orang yang dermawan. Maka mendapat pahala dengan sebab dermawan. Maka dia ini baik bagi dia dalam keadaan dia al-bastu. Tetapi ada orang, dia dekat dengan Allah Ta'ala bukan dalam keadaan al-bastu, dalam keadaan qabdu. Qabdu ni kesedihan. Ataupun kesusahan. Maka dia dalam keadaan macam tu, dengan kesedihan, dengan kesusahan itu, dia dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ini berlaku kepada Nabi-Nabi. Sebagai contohnya, Allah Ta'ala bagi kepada Nabi Allah Sulaiman. Maka Nabi Allah Sulaiman itu mendapat al-bastu, kerajaan yang begitu besar, harta yang begitu banyak, kemudian kekuasaan yang luar biasa. Dapat kuasa, dapat harta, dapat kedudukan. Tapi maknanya ketika itu Nabi Sulaiman tetap menjadi orang yang bersyukur kepada Allah. Dan begitu juga yang berlaku kepada, ada yang sebaliknya berlaku kepada Nabi Ayub. Nabi Ayub duduk dalam kesedihan. Allah Ta'ala memberi dia kekayaan, lalu kekayaannya dibinasakan oleh Allah. Dia tetap taat kepada Allah. Dan Allah Ta'ala memberi dia ada anak dia wafat, dimatikan oleh Allah. Dia tetap sabar. Dan dia ada pengikutnya lari. Dia ada isteri-isterinya lari. Dan Allah Ta'ala timpa dia penyakit. Namun dia tetap sabar, tabah.
walaupun dia ditimpa penyakit, ujian yang begitu, dia tak sabar. Maka ada Nabi yang dia dekat dengan Allah dengan al-bastu, seperti Nabi Allah Sulaiman. Dan ada Nabi yang dia dekat dengan Allah Ta'ala dengan jalan al-qabdu, kesedia kesusahan. Seperti berlaku kepada Nabi Ayub AS. Dan ada yang berlaku kepada Nabi Isa. Dia seorang yang rada. Nabi Isa rada menjadi seorang Nabi yang fakir. Yang miskin, betul-betul fakir pada Allah. Nabi Isa AS. Ada yang dia diuji dengan penganiayaan, kezaliman, kedengkian adik-beradik dia. Seperti Nabi Yusuf AS. Daripada dia kecil lagi, dia dianiayai. Sehingga dia ini dilempar di dalam telaga. Dan pernah menjadi hamba, dibeli sebagai hamba. Akhirnya dengan kesabaran, dengan ketabahan, Nabi Yusuf AS menjadi raja ketika itu, memimpin negara Mesir. Maka demikianlah para Nabi itu. Dan akhirnya kita dapat melihat bagaimana Nabi kita Muhammad SAW, yang mana ketika mana berada di kota Madinah, di kota Mekah, maknanya diuji dengan pelbagai-bagai, difitnah, kemudian maknanya dituduh dengan pelbagai-bagai tuduhan, sehingga terpaksa berhijrah sampai ke kota Madinah dan terpaksa berperang dengan orang-orang Mekah. Maka demikianlah Allah Ta'ala menguji hamba-hambanya dalam keadaan al-bastu, ada dalam al-qabdu. Semua mereka itu mencari jalan mendekatkan diri kepada Allah, tak kira sama ada dia duduk dalam al-qabdu, dalam keadaan kesudahan, kesedihan, ataupun ketika mana dia mendapat al-bastu, kesenangan. Yang paling penting, mereka itu, para orang-orang soleh, mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas hal keadaan yang Allah Taala bagi. Sama ada al-bastu, al-qabdu. Hanya kebanyakan kita sebenarnya tidak sedar, yakni al-qabdu, kesedihan itu lebih memberi manfaat daripada kesenangan. Kesedihan itu lebih memberi manfaat kepada kesenangan, yakni kesedihan itu lebih membawa ingat kepada Allah, lebih mendatangkan kedekatan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dibandingkan dengan kesenangan. Kerana apa? Kerana kadang-kadang bila orang itu senang, dia lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tak tahu yang mana yang terlebih hampir manfaat kepada kita. Sama ada kesenangan ke kesusahan, maka keduanya itu manfaat. Dua-duanya manfaat sebenarnya. Tak apa, kita susah, kita ingat pada Allah. Kita senang, kita ingat pada Allah. Hanya bezanya, kalau susah, sabar. Jalannya sabar. Kalau senang, jalannya syukur. Maka susah senang itu boleh membawa kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang demikian itu ditolong Allah Ta'ala. Ditolong Allah Ta'ala apabila dia ini dalam keadaan senang dan susah, dia mendekatkan diri kepada Allah. Maka harap itu menepati bapa. Kerana daripada basatul jamal. Basatul jamal, ya, jamal keindahan, kesenangan yang indah, gitu. Iaitu asal wujud kita. Maka iaitu seperti bapa. Dan takut itu menepati anak. Menepati anak kerana iaitu jadi daripada segala perbuatan kita. Maka iaitu seperti anak. Jadi apabila saja seseorang tadi harap dan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka membawa kepada seorang tadi dalam keadaan sentiasa ingat kepada Allah Ta'ala. Maka harap itu menepati bapa. Dia kata, dan takut itu menepati anak. Maknanya bila seorang tadi adanya takut itu, mesti kena adanya harap. Bila adanya harap itu, masa bila? Ketika mana saja kita mendapat kesenangan, rasa takut kepada Allah. Takut apa? Kesenangan itu melalaikan kita pada Allah. Tetapi apabila kita mendapat kesusahan, kita kena ada harap. Kerana sesungguhnya harap itu membawa kita mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Maka dirikan olehmu pada tiap-tiap salah satu daripada keduanya dalam tempatnya, dan jangan engkau berkendak berpindah daripadanya,
serta berdiri hikmah. Maka apabila kamu berada dalam salah satu daripada dua tempat, sama ada al-qabdu ataupun al-bastu. Kalau boleh jangan berpindah kalau kamu berada dalam keadaan qabdu. Kerana apa? Kerana banyak manfaat. Baik. Qabdu ini adalah kesedihan. Kita masih lagi membahaskan qabdu. Qabdu ini adalah kesedihan. Kadang-kadang orang itu mendapat qabdu tadi, diuji oleh Allah Ta'ala tadi, sehingga dia mendapat kesedihan dengan sebab 3. Yang pertama dengan sebab luput sesuatu yang digemari. Luput ni hilang. Ataupun dia tak dapat sesuatu, luput. Luput ni benda ada hilang. Ataupun luput sesuatu yang tidak digemari. Hilang daripada benda yang dia tak suka. Sesuatu yang digemari, yang dia suka. Seperti perkara dunia. Apa dia perkara dunia? Harta kurang. Harta dia ada tapi kurang. Perniagaan dia maju tapi kurang. Ramai orang mengadu. Dia kata musim gini ustaz berniaga payah sekarang ni kata. Yang kita jumpa dia kata Allah payahnya niaga. Ada yang datang bagi tahu Allah berat dah dia kata. Kecewa. Ada yang macam maknanya susah. Tapi ada yang tenang saja. Macam mana Ustaz? Alhamdulillah. Padahal perniagaan ni jatuh juga. Bukan perniagaan dia tu. Ada yang bila ditanya macam mana keadaan. Oh Alhamdulillah. Walaupun kena PKP mana. Tapi saya tak ada masalah. Ada yang kita tanya macam mana keadaan sekarang ni. Saya ambil pekerja. Pekerja lain kena buang saya ambil. Maknanya. Jadi keadaan tidak sama. Ada orang yang susah, ada orang yang senang. Baik. Maka orang mendapat kesedihan dengan sebab 3. Yang pertama, luput sesuatu yang dia suka. Seperti hilang, kurangnya harta, luputnya harta. Yakni berkurangan harta, maka sedihlah dia. Ini ahli dunia. Orang macam kita ni kadang-kadang hilang harta sedih, bukan tak sedih. Kadang kita nak dapat 1,000 tu bukan mudah. Oh payahnya nak dapat 1,000. Tiba-tiba 1,000 kena bayar saman. Contoh je ni. Habis bersedihlah kita. Kurang harta. Ini ahli dunia. Ahli akhirat dia bersedih. Orang solat dia bersedih. Luput sesuatu yang dia suka. Seperti apa? Seperti dari segi akhirat, luputnya akhirat. Seperti terlepas tahajud. Maka bangun pagi bersedih dia. Lepas main subuh sedih saja dia. Kenapa sedih ni? Allah, saya malam tadi tak terkejut tahajud. Terkejut tahajud. Kalau bulan Ramadan, Allah dah bangun saya. Orang kata malam tadi Lailatul Qadar. Tak bangun saya. Sedih. Ini dikatakan bahawa dia ini bersedih atas bangsa akhirat. Ini orang soleh. Maka mendapat kesedihan itu dengan sebab 3. Yang pertama, luput sesuatu yang dia suka. Yang kedua tidak tercapai apa yang dia kendaki. Tadi dia nak juga. Dia ada dah tapi berkurangan. Ini tak mencapai apa yang dia kendaki. Maknanya seperti apa? Seperti dia ingin bekerja, dia mencari kerja. Dia pun temuduga tetapi tertolak, temuduga tak dapat. Dia nak mengawini seorang perempuan. Tiba-tiba pinangannya ditolak. Sedihlah dia. Ataupun dia ini maknanya masuk pertandingan berlawan. Rupanya kalah, tak dapat. Tak dapat. Ataupun apa-apalah saja. Cita-cita yang dia kendaki tidak tercapai. Tidak tercapai. Maka dia bersedih. Dia bersedih. Maknanya apa? Kerana tidak tercapai apa yang ia kendaki. Ini dari segi bangsa dunia. Yang kedua, dari segi bangsa akhirat. Dari segi bangsa akhirat, seperti dia tidak berjaya khatam Al-Quran. Dia kata, bulan ni kena baca khatam Al-Quran. Dalam bulan ni kena khatam Al-Quran. Maka, sampai 1 bulan, tak khatam Quran. Boleh separuh saja. Boleh maknanya. Itu kalau sebulan sekali khatam Quran. Ataupun kalau orang awam ni 1 bulan 1 juzuk. 1 juzuk pun tak sampai 1 bulan. Maka dia bersedih.
Ini kenapa tidak tercapai cita-citanya. Maka yang kedua, membawa dia bersedih kerana tidak mencapai cita-cita dia. Yang ketiga, terkadang sedih itu datang tidak ada sebab. Tidak ada, bukan kerana hilang sesuatu yang digemari, luput sesuatu yang digemari, ataupun tidak mencapai cita-cita. Tak, tapi tak tahu. Kadang-kadang tidak tahu sebab kesedihan. Tapi mari sedih. Tiba-tiba mari sedih saja. Tak tahu. Setelah minggu depan baru tahu. Oh, rupa-rupanya ada ahli keluarga meninggal. Contohnya. Maka datang 3 tadi. Baiklah, kesedihan yang berlaku pada 3 tadi. Perkara yang membawa kepada sedih tadi. Dia berkata di sini. Maka diberikan olehmu pada tiap-tiap salah satu daripada keduanya. Dalam tempatnya, jangan engkau berkendaki berpindah daripadanya. Biar, jangan kamu berdoa berpindah. Jangan kamu nak berpindah. Biarlah duduk dalam kesedihan itu. Biarlah tak dapat dunia. Maknanya, kita harta kurang, kita nak kalau boleh harta banyak. Itu satu. Orang-orang soleh tidak begitu. Orang awam macam kita, Allah menega tak maju. Maka kita pun sedih sangat. Sedih. Nak menega kita maju. Dia tak sedar kadang-kadang perniagaan maju itu boleh lalai pada Allah. Tapi dia kendak benda gitu. Maka orang soleh dia kata dia tidak mahu berkendak. Dia kata jangan engkau berkendak berpindah daripadanya. Biarlah kita susah-susah ginilah. Perniagaan kita musim PKP ni tak maju. Tak apalah tak maju pun. Setara ni lah kita terima reda saja. Serta berdiri hukum, yakni menerima ketetapan Allah. Maknanya bila Allah Ta'ala bagi, perniagaan kita tak maju bulan ini. Musim ni tak maju, biarlah. Kita terima saja. Jangan kamu keluar. Dalam keadaan macam itu. Dan keduanya itu daripada kejadian Anwaru Asrar. Itu semua adalah cahaya-cahaya yang mempunyai rahsia. Maknanya rahsia. Jadi, bila kadang-kadang seseorang tadi, hatta kalau kita ini dapat rezeki, dapat nikmat pun, kita duduk dengan nikmat tadi. Sayyidina Abu Bakar kaya. Maka dia duduk dengan kekayaan tadi. Tapi yang paling penting, kedudukan kita dekat dengan Allah. Itu penting. Maka sebenarnya kesedihan yang sebenar adalah kesedihan yang kita ini membangkitkan hati kita nak dekat dengan Allah. Kesedihan-kesedihan tadi yang tidak membawa kita kepada dekat dengan Allah itu kesedihan yang merugikan. Tapi kesedihan yang mendekatkan diri pada Allah itu baik. Maka jangan kamu berpindah. Okey, baik sebagai contoh sebagai contoh satu orang difitnah. Orang pun kata dia ini difitnah contohnya. Orang pun katakanlah satu perkataan, satu orang itu difitnah, dia ini difitnah dengan apa? Difitnah dengan dia ini pecah amanah. Padahal dia tak buat pun pecah amanah tadi, tapi dia difitnah. Ketika mana satu orang tadi difitnah sebagai contoh, dia kena fitnah, maka dia akan bersedih. Tapi tengok kesedihan dia. Apa yang berlaku di sebalik kesedihan dia. Okey, dia pun bersedih. Bila dia bersedih, dia kata orang fitnah dia, orang kutuk dia, orang hina dia. Kemudian, tapi di sebalik kesedihan tadi, apa yang berlaku? Dia pun mari termenung, dia mari fikir, ya Allah. Dia mula ingat Allah. Ya Allah, beratnya ujianmu pada aku. Maka, dia pun bersedih. Lalu, apa yang berlaku? Dia pun bangun pada waktu malam. Dia pun sembahyang malam. Dia mengadu pada Allah. Malam-malam dia menangis. Ingat pada Allah. Kemudian dia pun mula berzikir pada Allah. Tak ada fikir langsung nak buat maksiat ketika itu. Dia duduk bangun pada waktu malam. Bertahajud dia pada waktu malam. Sedangkan sebelum pada ini dia tidak bertahajud pun. Sebelum pada ini dia tak fikir pun nak berzikir. Sebelum pada ini dia tak ingat pun mana Allah Ta'ala. Tetapi bila Allah Ta'ala bagi dia kesusahan, kesedihan, maka dia mulalah ingat pada Allah. Dia mula bangun waktu malam. Dia mula berzikir. Inilah maksudnya rahsia, cahaya rahsia Allah. Allah bagi itu masa bila?
Tidak akan masa kesedihan. Masa kesedihan itu ingat Allah Ta'ala bersama dengan seseorang yang hatinya remuk dengan makhluk. Bersedih sungguh dengan makhluk. Masa ketika itu Allah bersama dengannya. Inilah dikatakan bahawa kalau kamu ditimpa satu musibah, satu fitnah, kamu dekat dengan Allah Ta'ala, kalau boleh, kamu jangan minta pindah. Jangan minta pindah. Maknanya, kalau macam ini, ketika mana orang fitnah dia semayang malam, duk tinggal, dia berzikir, maknanya, kalau boleh, nikmatnya lah duduk dalam keadaan difitnah. Difitnah. Sebab apa? Dapat mendekatkan diri dengan Allah. Satu orang muslimat datang. Dia pun cerita. Dia kata, Ustaz, saya ni ujian saya berat Ustaz. Ujian saya begini bercerita. Lalu dia mengadu masalah pada kita. Jadi ternyata memang dia diuji oleh Allah Ta'ala. Lalu kita pun kata, Ustaz tak tahu nak bantu macam manakah. Ustaz pun tak mampu nak bantu. Hanya begini Kak, Ustaz cadangkan sahaja. Kak mengadulah pada Allah sebagaimana Kak mengadu pada saya. Kak bangunlah pada waktu malam. Kak mengadulah pada Allah. Kak dekatkan diri dengan Allah. Itu saja yang kita boleh tunjuk pada dia, jalan dia. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa pada Allah, Allah Ta'ala beri jalan keluar. Maka dia pun balik. Beliau pun balik. Entah tak ada dengar berita, tidak lagi tak tahu cerita dia bagaimana masalah dia. Tiba-tiba dia bertemu satu hari. Dia kata, Alhamdulillah Ustaz, terima kasih banyak. Dia kata, kenapa? Dia kata, semenjak Ustaz nasihatkan saya supaya bangun malam, saya boleh bangun malam setiap malam. Masya Allah. Semenjak daripada Ustaz kabur, saya boleh bangun malam. Hanya Ustaz dah kabur ya. Semenjak Ustaz kabur, sampai sekarang Ustaz dah bangun pergi malam. Jadi nak bagi tahu, tengok nikmat di sebalik itu. Adakah masalah dia selesai? Adakah masalah Kak selesai? Masalah macam biasalah, begitulah. Tetapi dia telah dapat sesuatu. Apa dia? Kedekatan diri dengan Allah Ta'ala. Inilah orang-orang soleh nampak kesusahan, kesedihan itu membawa dia dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa perasaan takut itu wujud bila kita akan mendapat kesenangan? Ya, sebab apa? Sebab bila kesenangan ini, dia cepat lupa Allah dibanding dengan kesusahan. Maka dengan sebab itulah kita perlu bila dapat kesenangan, orang-orang soleh, kesenangan dia dapat, dia jadi takut pada Allah. Dia jadi takut, boleh jadi aku ni kesenangan aku membawa aku jauh dengan Allah. Maka kesenangan, perasaan senang, mendapat kesenangan tu lebih ditakuti oleh orang soleh. Kerana dibandingkan nak mendekatkan diri dengan Allah, kesedihan itu lebih cepat mendekatkan diri pada Allah dibandingkan dengan kesenangan. Itu antaranya. Baik, dikatakan bahawa akan ada kesusahan tadi membawa kepada anwarul asrar, cahaya rahsia Allah. Dan sayugia bagi hamba itu bahawa mengenal ia akan nikmat Tuhan atasnya pada ketika kelam malam duka cita. Ketika mana kelam malam duka cita tadi, dia kena ingat akan nikmat Allah. Masa kita senang dulu, kenapa kita tak ingat Allah? Maknanya. Jadi tiba-tiba Allah Ta'ala bagi susah. Maka bila Allah Ta'ala bagi susah, kita kena ingat Allah, lama dah aku senang. Maka hendaklah dia tadi mengenal ia akan nikmat Tuhannya atas pada ketika kelam malam duka cita. Sebab itu dikatakan orang tidak tahu nikmat, orang tidak merasa nikmat kesihatan kecuali ketika mana dia sakit. Baru dirasa nikmatnya sihat. Orang tidak tahu nikmat melihat kecuali bagi orang yang buta, tak dapat melihat. Dia memikir Allah nikmatnya dapat melihat. Bahkan dikatakan bahawa orang tak merasa nikmat sihat kecuali orang sakit. Orang tak merasa nikmat kaya kecuali orang miskin. Nikmatnya kaya. Orang tak merasa nikmat hidup kecuali orang mati. Gitulah gambarannya. Maka dalam keadaan macam itu,
ketika mana tadi kamu berada dalam ketika kelam malam duka cita, maka kamu kena ingat akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Macam mana ketika mana kita dapat nikmat. Hari ini kita bersedih, hari ini kita berduka cita. Seperti yang dikenalnya pada ketika siang suka cita. Ketika mana kita dapat nikmat dulu, kita ingat Allah patutnya, tapi Allah tak, kita lupa Allah. Maka Allah Taala beri kita al-qabdu, kesedihan. Kita pun jadi ingat kepada Allah. Maka kamu kena ingat mengenai nikmat Allah Taala ketika mana kamu itu kesedihan. Seperti yang dikenalnya pada ketika terang siang sukacita. Seperti yang diketahuinya bahawasanya dalam siang majazi. Jadi siang ini digambarkan dengan al-bastu, yakni sukacita. Jadi ketika mana kita dapat kesenangan, kita gembira. Kita gembira, maka ketika mana kita dapat kita kesedihan, maka ketika mana kita sedih, kita kena ingat nikmat-nikmat yang Allah Taala bagi ketika mana kita itu mendapat kesenangan, supaya kita ini tidak lupa. Sebab tu kalau orang tu susah, kita tengok orang kaya yang dia dermawan, kadang-kadang dia bermula daripada dia susah. Bila dia susah, hidupnya miskin, susah, maknanya tiba-tiba dia jadi kaya, dia jadi dermawan. Sebab apa? Dia teringat masa dia dulu susah ke mana, dia dapat rasa susahnya. Dapat rasa susah. Jadi bila dia dapat rasa susah, ketika dia senang, dia tahu bagaimana peritnya kesusahan. Maka dia mudah. Sebab itu, seorang yang dia, kenapa kita tengok dia suka infak? Oh, bagusnya dia bagi orang fakir miskin. Dia pun bagi orang sini. Dia tengok orang susah, dia tolong. Dia kaya. Bukan senang orang kaya nak tolong orang susah ni. Tapi dengan sebab apa? Dia ingat masa dia susah dulu. Bila dia ingat dia masa susah, dia pun jadi mudah. Begitulah juga ketika mana kita susah, kita ingat masa kita senang dulu. Masa kita senang dulu. Maka ini membawa kepada kita ini mengingati akan Allah Subhanahu wa taala. Dan diserupakan sukacita itu dengan duka cita itu dengan malam, dan sukacita itu dengan siang majazi. Itu gambaran saja. Maka faedah ketahui olehmu bahawasanya bagi kita itu ada ain yang zahir dan ada ain yang batin. Satu lagi nak beritahu, kegembiraan hati ini, al-basdu, kegembiraan hati ini kadang-kadang dengan sebab tiga juga. Apa dia? Kita dapat gembira. Yang pertama dengan sebab berhasil mendapat sesuatu. Kita berniaga, kaya kita. Kita gembira. Yang pertama dengan berhasil mendapat sesuatu. Kegembiraan itu datang dengan sebab tiga. Yang pertama, berhasil mendapat sesuatu yang kita ingini. Orang nak berniaga, tiba-tiba dia berjaya dalam perniagaan. Oh, gembira. Alhamdulillah dapat untung besar katanya. Maknanya 10,000 dapat bulan ini. 30,000 dapat bulan ini. Maka dia gembira mendapat sesuatu ataupun terhasil mendapat sesuatu yang dia inginkan. Yang kedua, dia gembira, yakni terselamat ataupun terhindar daripada perkara yang tidak disukai. Mana dia pun alhamdulillah gembira kerana selamat. Selamat. Seperti apa? Seperti dia sihat, daripada sakit dia sihat, maka gembira daripada benda yang dia tidak disukai. Alhamdulillah ustaz sihat dah lah ni. Hari ni boleh bangun dah. Alhamdulillah sihat. Maknanya, maka rasa gembira. Rasa gembira. Dia baru ni sakit, sahabat kita sakit. Kemudian dia sakit COVID ni lah. Lepas tu dengar cerita ICU. Lepas tu alhamdulillah boleh cakap. Telefon dia hanya nampak dia buat gambar video call tu, nampak gembira saja. Tak boleh cakap, tak cakap banyak tapi rasa gembira saja. Akhirnya dia kata alhamdulillah sihat dah sikit. Bermakna apa? Bermakna dia rasa gembira dengan sesuatu yang terhindar dengan perkara yang dia tidak sukai. Ataupun maknanya ketika mana ada sesuatu yang membahayakan, dia selamat, dia pun gembira. Yang ketiga, kadang-kadang berlaku juga gembira tanpa sebab. Rasa senang hati gembira, tak tahu sebab apa. Tiba-tiba tengok-tengok
Oh, dapat masuk duit ke WSP. Contoh. Contoh je, tak kira lah. Maka, ini kegembiraan. Maka kegembiraan ini hendaklah membawa kita dekat dengan Allah. Jangan membawa kita jauh dengan Allah. Begitu juga kesusahan. Kesusahan ini sepatutnya mendekatkan kita kepada Allah Ta'ala. Hanya orang soleh ini yang sudah tu, dia tak kisah. Semuanya dekat dengan Allah. Ketika senang dia pun dia dekat. Ketika susah pun dia dekat dengan Allah. Hanya bagi orang awam, kebanyakan kesusahan itu lebih dapat manfaat daripada kesusahan. Kalau ditanya pada orang soleh, mana yang kamu suka? Kamu suka kesenangan ke kesusahan? Maka katanya kami lebih suka kesusahan. Kesusahan ni lebih banyak ingat. Maka kalau dapat kegembiraan macam mana? Kalau dapat kegembiraan, ada dua keadaan yang kamu kena buat. Yang pertama, tahankan anggota tubuh badan kamu ataupun tahankan anggota kamu daripada sesuatu yang tidak diingini. Sesuatu perkara yang dibenci oleh Allah. Tahan diri kamu daripada perkara yang dibenci oleh Allah. Seperti apa? Jangan takabur. Contohnya, jangan sombong. Nanti terputus hubungan kamu dengan Allah. Bila Allah Ta'ala bagi kegembiraan, Allah Ta'ala bagi pangkat. Kita dah ada pangkat. Kita pun jumpa orang, mau kenal tak aku ni siapa? Aku ini orang besar katanya. Ini jangan. Jangan kamu ini, maknanya, cara itu, tahan lidah kamu. Tahan anggota kamu daripada perkara yang tidak digemari oleh Allah. Tahan anggota kamu daripada sesuatu yang tidak diingini oleh syarak. Ataupun tahan diri kamu daripada perkara yang dimukai oleh Allah. Dan yang kedua, banyakkan ingat Allah ketika mendapat kegembiraan. Banyakkan ingat Allah. Sebaiknya banyak diamlah. Banyak ingat Allah. Alhamdulillah. Banyak berzikir pada Allah. Banyak. Ada satu orang jutawan. Dia jutawan. Hartanya berjuta-juta. Tapi beliau Masya Allah. Baca Quran setiap hari. Lepas waktu mayam baca Quran. Lepas waktu mayam baca Quran. Berzikir dan seumpamanya. Banyak dia ingat Allah Ta'ala. Sebenarnya, orang yang mendapat kegembiraan tu pun baik. Orang yang dapat kesusahan pun baik. Kegembiraan jalan juga mendekatkan diri dengan Allah. Kesusahan juga jalan dekat diri dengan Allah. Tapi ginilah, kalau kata dapat kesenangan, jaga anggota kamu. Jangan, walaupun kita dapat harta banyak, jangan janji dengan orang. Ini nak pesan satu, jangan janji dengan orang. Saya nanti dapat duit, nanti insyaAllah saya akan dapat 1 juta orang bayar saya. InsyaAllah nanti kalau dapat 1 juta saya bagi bahagian pada kamu. Jangan janji. Baik kamu diam saja. Sampai masa bagi. Saya nanti dapat duit, ada payment nanti perniagaan saya dibayar dengan 1 juta. Tak apa, tapi saya dapat 1 juta nanti saya bagi madrasah 50,000. Katanya. Saya bagi madrasah 50,000. Nanti siapa dapat duit jadi sayang. Tak nak bagi. Tu jangan-jangan. Maknanya, jangan begitu. Jadi, diam saja. Sampai masa, dan banyak ingat kepada Allah supaya terselamat daripada kegelinciran. Baik faedah. Ketahui olehmu bahawasanya kita itu ain yang zahir. Maka ain yang batin. Maka ain yang zahir itu iaitu mata dan mata itu tiada mendapat melainkan segala yang zahir. Dan tiada bagi kita tasarruf tindakan melainkan pada kita dapat akan dia. Bersalahan dengan ain yang batin. Ain yang batin iaitu yang dengan dia yakin. Maka bahawasanya baginya itu tasarruf di dalam alam ghaib dan engkau pandang dalamnya daripada segala anwa atas sekadar yang dikurniakan Allah Ta'ala daripada segala asrar. Dia ada 2 mata. Satu mata zahir, satu mata batin. Apa maksud mata zahir? Mata yang dapat lihat. Apa makna mata batin? Mata batin ni mata yang dilihat dengan mata hati. Dengan cahaya hati. Jadi,
Kalau mata zahir, bergerak ikut zahir lah, nampak. Tapi kalau mata hati, bergerak ikut hati. Orang yang beribadah banyak, nampak mata hatinya memandang akhirat. Maka mereka pun memandang. Maka dia boleh melakukan ibadat banyak sebab mata hatinya hidup. Tapi kalaulah mata zahirnya hidup, maka dia tak nampak mata batin, maka kuranglah ibadat dia. Tapi ini mengenai pandangan mata hati, mata batin ini, kita akan bicara dalam matan yang satu lagi. InsyaAllah. Jadi sekadar ini sajalah yang dapat disampaikan. Moga-moga Allah Ta'ala memberi kebaikan kepada kita semua. Moga-moga Allah Ta'ala memberi kepahaman kepada kita. InsyaAllah. Sama ada kita senang, kita susah, ingat pada Allah. Sama ada COVID, tak ada COVID pun ingat pada Allah Ta'ala. Sama ada kita ini, ekonomi kita sempit, ekonomi kita Alhamdulillah banyak, kita ingat kepada Allah Ta'ala. Itu tidak menjadi timbul masalah. Yang jadi masalah orang soleh, perbahasan mereka, adakah kita dekat dengan Allah. Ketika senang, kita dekat dah dengan Allah. Ketika susah, kita dekat dah dengan Allah Ta'ala. Kalaulah susah itu mendekatkan diri kepada Allah, itu lebih baik dibandingkan senang lupa kepada Allah. Jadi sekadar ini saja yang dapat disampaikan. Moga-moga Allah Ta'ala memberi kepahaman kepada kita. Moga-moga Allah Ta'ala jadikan kita di kalangan hamba Allah yang saleh. Moga-moga kita didekatkan oleh Allah Ta'ala di mana saja kita berada. Jadi sekadar ini saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim syaitanib. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima wa nas'aluka qalban khashi'an wa nas'aluka 'ilman nafi'an wa nas'aluka yaqinan shadiqan wa nas'aluka dinan qayyima wa nas'aluka 'afiyatan min kulli baliyah wa nas'aluka tamamal 'afiyah wa nas'aluka dawamal 'afiyah wa nas'aluka ghina 'anil nas. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha. Allahumma inna nas'aluka taubatan wa dawamaha wa na'udzubika minal ma'siyati wa asbabiha wa zakkirna bil khawfi qabla hujumi khataratiha wa minat tafakkuri fi taraikiha wa amhu min qulubina halawatan majtananahu wa tamulima huwa bididdiha. Allahumma ahrimna lazzata ma'siyatika wa zukna lazzata ta'atika. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi sekadar ini saja Ustaz sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.